Setting 1 2, setting 1 2 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Minta ni sikit boleh dengar ke? InsyaAllah. Sebab agak bising tempat ni. Boleh dengar? Boleh dengar insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk kita bertemu walaupun lewat daripada masa biasa. Alhamdulillah kita diberikan satu peluang oleh Allah, dan dalam peluang ini kita ambillah kesempatan yang ada, kerana sebenarnya kita semakin dekat dengan hari-hari kesusahan, hari-hari kesusahan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap boleh dengar sebab tempatnya agak bising. Saya ada di workshop, sedang nak baiki kereta, sebab nak guna kereta jalan jauh. Jadi insya-Allah saya ada di sinilah. Jadi kalau nak patah balik tak sempat. Jadi bising sikit kawasan ni. Alhamdulillah kita mulakan dengan Ummul Quran. Kita mulakan dengan syahadah. Kita tajdid syahadah kita. Kita perbaiki syahadah kita dengan kita merasakan bahawa kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dan Ilah kita, untuk kita sama-sama mentajdidkan iman kita, memperbaharui iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, kita nak kena sama-sama
menundukkan hati-hati kita, rendahkan diri kita kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku di hadapan kita semua itu adalah merupakan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tarbiyah itu sebenarnya adalah merupakan satu yang penting untuk kita jadikan sebagai malakah, sebagai darah daging. Kerana tarbiyah inilah merupakan inti kepada pergerakan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak merasakan keperluan untuk kita tunduk kepada keagungan Allah, sifat-sifat Allah yang maha agung, sifat-sifat Allah yang maha hebat. Yang kita tengok setiap masa, setiap ketika, bila kita melihat sesuatu, kita nak hubungkan dengan Allah yang menentukan, Allah yang mengizinkan, dan Allah yang menjadikan dengan ilmu-ilmu yang ada, dengan ilmu-ilmu yang ada, kebijaksanaan yang ada, dengan kekuatan Allah yang maha hebat semua, maka dijadikan apa yang berlaku pada kita. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku pada kita, melainkan semua itu merupakan daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang penting untuk kita rasai. Jadi kita nak kena rasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia maha berkuasa, maha mengetahui, sehingga kan tak ada satu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Dia nak ajar kita lah sebenarnya, dia nak bina kita, itu maksud tarbiyah. Jadi contohnya bila kita berhadapan dengan manusia, kalau manusia itu garang, jahat, kasar, dia mungkin bercakap dengan cakapan yang kasar, cakapan yang tengking-tengking, tinggi suara contohnya, maka kita nak merasai apa yang mereka buat itu daripada Allah. Itu Allah SWT mahu menunjukkan sikap ataupun sifat dia yang jalal, yang besar, yang hebat. Jadi kita melihat ada sesuatu besar pada sesuatu, pada orang, pada sikap dia, sifat dia, bos kita ke ataupun sebagainya, kita lihat sifat jalal Allah yang maha agung, dia yang menguasai. Kita rasa yang tu, kemudian kita ambil pengajaran hati kita lah. Kemudian lepas tu, apabila kita melihat orang-orang yang lemah lembut, rendah diri, tawaduk, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang yakin dengan Allah, yang sentiasa berada dalam keadaan hatinya terikat dengan Allah, maka kita nak melihat contoh-contoh yang ada pada dia itu, akhlak dia itu sebagai kita kata sifat Allah yang jamal, yang indah, sifat Allah al-jamal, yang indah, yang mana Allah menjumpakan kita dengan contoh-contoh, menjumpakan kita dengan kebaikan-kebaikan, yang mana daripada situlah kita belajar melihat dan kita mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, sebab itulah kita perlu rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh perasaan kita. Sebelum ni teori je. Kita sekarang ni banyak teori. Teori ni kita tahu, tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Sebab kita tahu, tapi kita tak sampai kepada rasa, perasaan hati kita. Bila tak rasa, tak boleh buat lah. Kan? Seseorang tu dia merasai sakit hati, maka dia pun buatlah macam sakit hati, kan? Keluar tindakan sakit hati. Seorang tu dia rasa senang hati, kan? Sehat hati, ya, sakit sihat, kan? Sehat hati, senang hati, maka dia pun buatlah sebagaimana dia sihat. Jadi sebab tu kita lihat apa yang ada dalam hati kita itulah merupakan raja. Dan raja itu dia nak dihubungkan sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kita akan memulakan satu tajuk baru, iaitu tajuk yang mungkin kita tidak mungkin kita pernah lalui, iaitu membina kekuatan mujahadah. Sebab Nabi gambarkan kepada kita apabila datangnya Al-Masih Dajjal, dan maka pada ketika itu tidak bergunalah iman yang tidak ditingkatkan, tidak bergunalah amal yang tidak ditingkatkan. Dan amal ini maknanya bukan saja amal biasa, tetapi amal yang menghubungkan kita dengan kekuatan. Jadi sebab itulah kita tak cukup sekadar kita kata saya nak beramal, saya semayang, saya puasa, saya zikir, saya baca Quran, tapi segala amalan kita itu tidak mendekatkan kita dengan kekuatan, tidak membina kekuatan. Jadi amalan itu dia menjadi amalan-amalan yang sebenarnya amalan dhaif disebut. Walaupun beramal tapi dhaif, dia tidak membina kekuatan, tidak menyelesaikan masalah kita. Contohnya kalau kita daripada dulu kita memang sifat kita baran, pemarah. Orang suka marah, mudah tersentuh, dan kemudian bila tersentuh tu kita marah, terbaran.
Jadi kita beramal, kita buat bersemayang, puasa, tapi sifat kita kata pemarah kita tu, baran kita tu, emosi yang tak stabil tu, dia tidak berubah. Maka amalan kita tu sebenarnya tidak membina kekuatan. Jadi kita nak membina kekuatan, disebutlah al-mujahadah. Mujahadah tu nafs, kita nak berjihad melawan nafsu kita, diri kita. Tetapi kita nak berjihad melawan nafsu dan diri kita ini, kita perlukan kepada amalan-amalan yang kuat. Jadi orang puasa, contoh tu seseorang berpuasa, dia puasa dia makin lemah. Fizikal dia lemah, hati pun lemah. Padahal dia berpuasa. Kemudian seorang yang solat, dia punya fizikal lemah, letih. Kemudian hati dia pun letih. Jadi dia tidak membina kekuatan. Jadi sebab tu kita nak melihat kepada beberapa perkara berkenaan perjalanan kita menuju kepada Allah, yang mana kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang besar. Ujian-ujian yang besar ni, contohnya kita akan berhadapan dengan a'immah mudillin, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Kita akan berhadapan dengan al-munafiqin, golongan-golongan yang munafik, berhadapan dengan orang-orang kafirin. Begitu juga kita akan berhadapan dengan kelemahan diri kita. Banyak kelemahan kita, kekurangan kita dan sebagainya. Jadi ujian yang Allah bagi ni sentiasa berada dan bertambah-tambah, ataupun sesuai dengan keperluan kita pada masa itu. Maka sebab itu kita perlu faham. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang berjihad, bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat seorang yang beriman itu dia berjihad. Allazina amanu wajahadu. Allazina amanu wajahadu, beriman dan dia berjihad. Jadi begitu juga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang berjihad itu? Berjihad itu maknanya yang berjuang itu. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan seorang yang berjuang itu, berjihad itu, ialah seorang yang melawan diri dia, melawan kelemahan dia, melawan kekurangan dia, melawan keaiban dia, kehinaan yang ada pada dia, dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man jahada nafsahu, dia melawan diri dia sendiri. Itu adalah merupakan jihad. Perkara yang pertama yang kita kena rasa, bagaimana yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, perkara yang pertama sekali, jihad ini membina kekuatan. Jihad ini membina kekuatan. Kita nak berdepan dengan Dajjal, kita nak berdepan dengan Dukhan, kita nak berdepan dengan peperangan-peperangan. Kita nak berdepan dengan suasana huru-hara, suasana digambarkan juga suasana pembunuhan. Jadi bila kita berhadapan dengan tu, maka kita perlukan kekuatan. Dan kekuatan tu, jalan untuk membina kekuatan ialah al-jihad, mujahadah. Dan kemudian selepas itu, untuk berada dalam kekuatan juga kita memerlukan jihad. Sebab tu Allah gambarkan dalam suratul Baqarah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaran kamu, kemudian kamu perkuatkan, mempersiapkan diri lagi dalam berjuang. Bertakwalah kepada Allah. Jadi sinilah kita lihat Allah gambarkan kepada kita bagaimana kita perlu memahami. Jadi untuk kita memahami akan hakikat mujahadah itu, bukanlah maknanya kita kuat, kita hebat. Tetapi yang pertama sekali, kita nak kena rasa kita lemah. Kita nak kena rasa kita lemah, kita serba kekurangan, sebab kita nak baiki kelemahan kita. Kita nak memperbaiki kekurangan kita. Jadi apabila kita kata, saya mahu melakukan mujahadah an-nafs, maknanya yang pertama sekali, orang yang mujahadah ni, dia mengakui kelemahan dia, dia mengakui kekurangan dia. Kalau kita tak rasa kita kurang, tak rasa kita lemah, tak rasa kita ni serba penuh dengan keaiban, kita tak rasa diri kita ni ada kehinaan, maka kita tidak akan berjuang. Tak boleh. Jadi pertama mestilah ada perasaan tawaduk. Tawaduk ni maknanya rendah diri. Rendah diri. Jadi maknanya dalam tarbiyah ni, perkara yang pertama sekali untuk kita meningkat ialah perlu ada kerendahan.
Perlu ada kerendahan. Kalau tidak ada kerendahan, kita akan tertipu dengan kebaikan kita, hebatnya kita. Kita rasa kita betul, kita rasa kita ada ilmu, kita rasa kita tahu kan. Sebab seseorang yang memimpin kita, contohnya macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia memimpin sahabat dengan contoh. Dengan contoh. Jadi dalam contoh kehidupan Nabi itu banyak perkara-perkara yang menunjukkan bahawa Nabi sangat tawaduk. Sangat tawaduk, rendah diri. Nabi yang paling tawaduk sekali. Sebab itulah kalau dia bercakap dengan orang, dia memandang mukanya, ataupun kalau dia makan macam mana seorang hamba makan. Dia bukan makan cara orang kaya-kaya kan. Kalau dia bercakap dengan lemah lembut kan. Nampak macam orang rendah kan, macam seorang hamba macam itu kan. Jadi kalau seseorang itu tidak faham hakikat tarbiyah, maka dia akan melihat Nabi ini rendah kan, hina, tak ada apa-apa, kosong. Ini Nabi kan, duduk pun duduk atas tanah kan. Makan pun makan kat bawah kan. Kemudian lepas tu pakaian pun lebih sama je dengan pakaian orang miskin-miskin yang ada sekitar dia, sama je kan. Jadi kalau kita melihat Nabi itu sebagai seorang yang lemah, yang hina, yang rendah sesuai dengan status masyarakat, maka kita tidak akan dapat tarbiyah Nabi. Jadi begitulah kita lihat Nabi ini sebenarnya bila dilihat oleh para sahabatnya, maka dia melihat Nabi sebagai seorang murabbi. Dia bukan hanya sebagai Nabi, maknanya menyampaikan risalah, ataupun seorang Rasul menyampaikan dakwah risalah tadi, tetapi dia melihat sebagai seorang murabbi. Apa maksud murabbi ni? Maka dia melihat apa yang ada pada Nabi, dia nak ikut, dia nak contohi. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Sesungguhnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi apabila kita gambarkan contoh yang terbaik ini, maknanya kan, apa yang ada pada Nabi itu yang terbaik. Jadi sahabat melihat Nabi begitu. Dia sebagai murabbi, sebagai seorang yang akan mendidik dia. Jadi apa yang ada pada Nabi, the best. Dia bukan macam kita dekat universiti. Kan, cikgu kata dia kata apa? You follow what I teach, but you don't follow what I do. Itu maknanya munafik lah kan. Jadi kamu ikut apa yang saya cakap, tapi kamu jangan ikut apa yang saya buat. Itu tak betul. Itu bukan murabbi. Jadi sebab itulah menjadi masalah kepada umat Islam yang berada dalam Islam tarbiyah, nak duduk dalam tarbiyah ini, dia tidak ada sifat tawaduk. Maksudnya dia rasa diri dia lebih baik daripada orang. Tambah lagi dia rasa dirinya lebih baik pula daripada murabbi dia. Dan orang yang nak mendidik dia, guru dia. Jadi akhirnya dia tidak melihat dengan pandangan rendah diri. Dia melihat dengan pandangan dia sebagai dia. Aku sebagai aku, macam itu kan. Jadi sebab itulah bila kita nak membina kekuatan dengan satu perasaan dalam hati kita, iaitu rasa kita ni mahu merendahkan diri kita kepada kebenaran Allah yang ada di hadapan kita. Jadi sebab tu saya perhatikan kan, antara perkara yang susah untuk wujud di dalam diri mereka yang dididik, mutarabbi, mereka yang mendapat tarbiyah, ataupun mereka yang melakukan perjalanan salikin, mereka yang berjalan menuju kepada Allah ni, ialah at-tawaduk. Tawaduk ni susah. Kenapa? Kerana bila tidak ada tawaduk itu kan, dia boleh diikut apa yang dia nak je lah. Dia rasa benda ni okey, dia ikut. Tapi bila tengok benda tak okey, dia mula merasakan sanksi kan. Apa yang tak okey? Bila benda itu menyentuh emosi dia, menyentuh kemarahan dia, menyentuh kesedihan dia, menyentuh ketakutan pada dia, kegelisahan pada dia. Bila hak tu dia tak nak ikut. Dia tengok ikut apa yang dia rasa, yang bukan melihat apa yang contoh tadi. Jadi sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan adalah orang yang paling tawaduk di kalangan sahabat-sahabat. Kan, paling tawaduk di kalangan sahabat-sahabat ni Nabi. Padahal dia murabbi, dia yang paling berilmu, dia paling bertakwa, tapi paling rendah diri dia. Yang paling rendah diri sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi macam mana sahabat-sahabat boleh menerima Nabi sebagai murabbi, kan, sebagai pendidik tadi? Sebab dia melihat dengan perasaan tawaduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sehinggalah apa yang Nabi buat semua nak ikut. Semua nak ikut. Nabi makan, dia ikut. Nabi jalan, ada seorang sahabat
Nabi jalan, Nabi berhenti sekejap kat situ. Lepas tu jalan lagi kan. Jadi sahabat ni bila sampai kat situ dia berhenti. Padahal tak ada apa-apa pun kan. Sebab dia kata, sebab kenapa kamu berhenti? Sebab aku tengok Nabi dulu jalan kat sini dia berhenti, aku pun berhentilah. Ini sunnah Nabi, dia kata. Sampai peringkat sahabat-sahabat begitu menyanjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah kita boleh mengamalkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu kita dengan Nabi, murabbi. Bagaimana kita dengan kan guru-guru kita, kita dengan sahabat-sahabat kita, saudara kita. Maka kita juga nak melihat dengan pandangan tawaduk. Apa maksud tawaduk di sini? Kita rendahkan diri kita kepada kebenaran Allah, sama macam kita merendahkan diri kita kepada al-haq. Al-haq. Jadi inilah yang perkara yang insya-Allah saya ingin sama-sama memulakan sebagai mukadimah. Kenapa? Kalau kita berjalan menuju kepada Allah, nak beramal, nak meningkat, nak membina kekuatan mujahadah tadi, kekuatan tadi, kita takkan sampai kalau kita rasa diri kita dah cukup, diri kita dah okey dah, diri kita dah baik dah, ataupun kita rasa diri kita ni adalah diri yang kita kata tak perlu dah, macam itu kan, tak perlu dah. Baik. Maka untuk kita melaksanakan mujahadah ini, maka setelah kita memahami kita perlu tunduk kepada kebenaran, maka kita perlu memahami bahawa kita sedang beramal, kita sedang hidup dalam rangka kita ingin menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah ini satu perjalanan. Kalau kita kata, kenapa saya nak berjalan menuju kepada Allah? Bukankah Allah terdekat dengan saya? Kenapa nak menuju kepada Allah kan? Jadi sebenarnya bukanlah dari sudut distance, jarak saya ke A, point A kepada point B, bukan. Tapi dari sudut kita sebut kat sini ialah sejauh mana kekuatan kita untuk nak yakin dengan Allah, berubudiah kepada Allah. Yakin, berubudiah. Apa yang menghalang kita untuk yakin dan apa yang menghalang kita untuk ubudiah? Itu punya kita nak berjalan menuju ke situ. Kekuatan keyakinan dan kekuatan amal. Jadi sebab itulah perjalanan menuju kepada Allah ini adalah merupakan satu perjalanan yang penuh dengan mujahadah, penuh dengan jihad. Penuh dengan jihad. Ada burung berkicau. Ada burung berkicau. Tiba-tiba pula dia duduk sini berkicau. Tadi tak ada. Jadi sebab kat sini perjalanan menuju kepada Allah bermaksud proses beralihnya jiwa yang kotor dan tercemar menjadi jiwa yang suci dan menyucikan, boleh menyucikan. Jadi kita lihat yang pertama sekali, perjalanan menuju kepada Allah ialah proses untuk beralih dari jiwa yang kotor. Jadi segala kelemahan yang ada dalam hati kita ni, segala rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita, segala keaiban yang ada dalam diri kita, segala perkara-perkara yang kita telah belajar dalam sistem jahiliyah yang kita lahir dah duduk dalam sistem jahiliyah tu, segala perkara-perkara itu yang kotor tadi, yang tercemar itu, maka kita nak menjadikan jiwa kita itu suci dan menyucikan, boleh menyucikan pula. Jadi perjalanan tu, maknanya bila kita kata daripada kotor kepada baik, daripada sakit kepada sihat jiwa kita, maka maknanya jiwa kita tu perlu dipukul, jiwa kita ni perlu dihentam, ditumbuk dengan mujahadah an-nafs. Maknanya sakitlah, maknanya susahlah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, juga perjalanan menuju kepada Allah ini berarti bahawa peralihan dari akal, daripada cara berfikir yang tidak syarak, cara berfikir yang tidak syarak, cara berfikir yang terputus daripada Quran, yang terputus daripada hadis. Kita berfikir ikut nilai kita, bukan ikut nilai Quran, bukan ikut nilai hadis Nabi, bukan ikut kebenaran. Daripada cara berfikir akal yang tidak syarak kepada akal yang syar'i, kepada akal yang syar'i, penilaian yang syarak. Bila nak cakap saya nak buat ni, nak buat ni, apa yang saya nak buat tu, nilai kita tu nilai Quran, nilai hadis. Ini maknanya berjalan menuju kepada Allah. Ini penting kita faham ni, sebab kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah, rupanya akal kita masih lagi sekular, akal kita masih lagi liberal, masih lagi plural, pluralisme, masih lagi ada sifat-sifat syirik dalam akal kita. Begitu juga perjalanan daripada hati yang kafir menuju hati yang tenang, tentram dan sihat, iaitu beriman kepada Allah, hati yang mukmin.
Daripada hati yang kafir menuju kepada hati yang mukmin. Hati yang fasik, yang sakit, yang keras menuju kepada hati yang tenang, tentram dan sihat. Jadi maknanya apa yang berlaku dalam perjalanan menuju kepada Allah ini ialah berlakunya perubahan nilai, berlakunya islah, pembaikan. Dan bila kita sebut islah, mesti ada kesusahan. Jadi jangan kita rasa, saya nak duduk dalam tarbiyah, tapi saya tidak mahu menghadapi kesusahan. Saya tidak mahu berjuang, struggle. Tak, kita rasa macam itu kan. Maka apabila kita berada di dalam perjalanan nak mendekati Allah tadi, maka sebenarnya ialah proses untuk kita memperbaiki tadi, memperbaiki nilai kehidupan kita, yang nilai yang jauh daripada Allah, menuju kepada nilai yang terbaik, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah maksud perjalanan menuju kepada Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini kalau kita hidup, kita sedang berjalan menuju ke mana-mana, kemana kita menuju kepada Allah. Kalau hari ini orang ramai menuju ke mana? Kita tengok hidup kita. Kita sedang menuju kepada dunia yang kita nak capai. Contohnya, kita kata saya nak dapat pangkat yang tinggi, saya nak dapat harta yang banyak, saya nak dapat ilmu yang hebat, ilmu yang menakjubkan, saya nak dapat. Jadi perjalanan tu menuju kepada mana? Kalau dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita tengok kelemahan kita, kita tengok keaiban kita, kita tengok dosa kita, kita tengok kehinaan yang ada pada kita tadi tu. Sebab kita tinggalkan Allah, sebab kita tak ikut syarak, sebab tak ikut Quran dan hadis. Jadi kita melihat segala sifat-sifat buruk dalam diri kita ni, kita nak ubah kepada kebaikan. Itu maksud berjalan menuju kepada Allah. Jadi apabila kita melihat yang ini, maka tidak lain tidak bukan terpaksa kita bermujahadah. Terpaksa kita bermujahadah. Kenapa? Kerana bermujahadah itulah merupakan sesuatu nilai yang perlu untuk kita memperbaiki diri kita. Dan inilah yang digambarkan sebagai perkara yang kita mau beralih, mau berubah, nilai-nilai ruhiyah kita, akliyah kita, jasadiah kita, kepada menuju apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita nak kena faham ini secara menyeluruh. Kenapa? Kerana ada manusia yang membataskan perjalanan menuju kepada Allah itu kepada satu proses saja. Maknanya diingat, bila kita kata nak menuju kepada Allah, kita boleh semayang. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Ingat itu je. Balik dia pun puas hati dengan semayang. Dulu tak puasa, dia boleh puasa dah. Dulu tak baca Quran, dia boleh baca Quran dah. Ingat itulah proses dia. Bukan. Itu adalah sebahagian daripada amalan. Proses jiwa berubah daripada yang busuk, yang kotor, yang sakit, yang mati kepada yang hidup, yang sihat, kepada jiwa yang bersinar, yang sempurna. Akal pun begitu juga. Jadi bila berlaku perubahan yang itu, barulah maka setengah orang membataskan perjalanan menuju kepada Allah. Maknanya membataskan mujahadah dia itu dengan satu-satu saja proses. Dia puas hati dengan satu je. Hasilnya maka beralihlah daripada iman. Contoh dia kata peralihan daripada iman akli, iman yang berdasarkan kepada akal. Iman yang berasal kepada akal, berfikir dengan ilmu, menuju kepada iman zauqi, secara rasa je. Iman secara rasa, maknanya mula akal, berfikir, melihat dengan akal kita, dengan ilmu kita, kemudian kita mula merasai. Ada orang rasa itulah dia perjalanan. Bila kita dah mula rasa sayang ke Allah, bila kita dah mula rasa dekat dengan Allah, bila kita rasa kita ni dah mula beramal kan. Perasaan daripada mula-mula sebelum ni dia ikut akal dia, ilmu. Aku kena sembahyang sebab sembahyang wajib. Akal dia cakap sembahyang wajib. Lepas ni aku kena sembahyang sebab bukan saja sembahyang itu wajib, tapi dia rasa sayang pada Allah. Contoh. Jadi ini adalah perubahan daripada proses peralihan daripada iman yang berdasarkan kepada akal dengan iman yang berdasarkan kepada zauq ataupun perasaan dia. Jadi ada orang dia rasa itu je. Cukup dengan aku kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan boleh merasai af'al Allah, dia boleh merasai dalam hati dia sifat Allah, nama-nama Allah sebagainya, maka rasa itulah dia perubahan. Maka dia pun seronok dengan tu.
Itu je, dia tak nampak perubahan yang lain. Ada juga setengah orang membataskan. Maknanya betul tak perubahan tadi? Betul. Cuma setakat tu je dia kata. Aku nak rasa seronok dengan Allah, nak rasa sayang pada Allah kan. Atau ada juga yang merasakan peralihannya ialah apabila timbul rasa rohiyah ataupun rohaniyah terhadap af'al Allah, menjadikan rasa rohaniyah itu terhadap sifat-sifatnya. Macam saya sebut tadi, dia dah mula beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula dia merasai, hatinya mula lembut, mula bersih. Kemudian dia mula rasa bagaimana melihat sesuatu tu perbuatan Allah, melihat sesuatu tu sifat Allah, melihat sesuatu tu adalah asma zat Allah. Jadi maknanya dia dah mula merasai dalam diri dia af'al Allah, sifat Allah. Maka dia tenggelam dalam rohaniyah yang biasa. Maka dia pun tenggelam sehingga sampai peringkat dia rasa fana. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Dia rasa semua sifat Allah ni hebat, dia tak ada apa-apa. Ataupun dia tenggelam di dalam baka'. Baka' ni maknanya apa? Baka' ni maknanya kekal. Makam tingkatan baka' maknanya dia rasa fana dan baka' itu saja. Kita tak bincang lagi baka' fana, nanti kita akan bincang satu khas tajuk tu. Jadi sehingga dia rasai fana dan baka' dalam kehidupan dia. Jadi nak sebut kat sini kan, dia rasa itu takat tu je. Bila dia berzikir, dia rasa tenang, dia kata. Bila dia semayang, dia rasa tenang. Jadi dia rasa cukup dah, aku dah capai dah matlamat perjalanan menuju kepada Allah. Aku dah boleh zikir banyak, aku dah boleh tenang, aku dah boleh mula merasai kan. Jadi dia rasa puas hati. Dia rasa tu je lah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu hanyalah merupakan salah satu sahaja daripada tahap-tahap perjalanan menuju kepada Allah. Jadi kita ingat, itu dah dia dah. Aku dah rasa dah boleh sembahyang khusyuk, aku dah boleh buat baik kan. Dia rasa okey dah, dia rasa okey dah ya. Sesungguhnya banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan yang terjadi dalam perkara ini, dan tidak sedikit juga mereka yang terjerumus pada kekeliruan ini. Begitulah gambaran dan pemahaman manusia dalam masalah iaitu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, bercampur aduk antara yang benar dengan yang palsu, yang hak dengan yang batil. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan ini adalah merupakan satu keadaan yang perlu kita faham secara menyeluruh. Dia bukan hanya sekadar satu je. Kita boleh semayang, sebab tu ada orang dia tenggelam dengan zikir. Makin banyak makin zikir, makin banyak makin zikir, tapi maksiat dia buat juga. Ataupun maksiat dia tak buat, dia tidak berjuang pula kan. Dakwah tak ada pula kan. Dia seorang-seorang dia suluk dalam apa tempat dia nak suluk kan, dalam rumah dia. Ada orang suluk di dalam kubur. Takat tu je. Dia tak terfikir pun untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak terfikir. Dia dah rasa nikmat, dah tenang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beranggapan bahawa hatinya telah tenang dan tenteram. Bila hati tenang, itulah puncak dalam perjalanan menuju kepada Allah. Dia kata bila hati dia tenang tu, itulah puncak dia. Cukuplah. Dah cukuplah, aku dah tenang dah ni. Dah sampai kepada kemuncak perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bukanlah tenang itu sebagai puncak. Kita rasa sembahyang rasa tenang, zikir rasa tenang, selawat rasa tenang, pergi masjid, boleh pergi masjid sembahyang rasa tenang. Jadi tenang tu dia rasa aku dah sampai dah ke Allah ni. Aku dah sampai. Itu bukan puncak. Itu bukan puncaknya. Kan? Maka apabila hatinya mendapatkan ketenteraman daripada satu keberhasilan, jadi dia sembahyang dia tenang, dia puasa dia tenang, dia berzikir banyak dia rasa tenang hati dia. Jadi dia rasa itulah dia perjalanan menuju Allah tu dah tenang dah. Padahal sebenarnya tenteram dalam hati itu hanyalah merupakan salah satu sahaja daripada permulaan muqaddimah kepada perjalanan kita menuju kepada Allah. Hari ni kalau kita baca Quran tak tenang, belum sampai lagi lah, tak sampai, tak mula lagi. Bila dah baca Quran tenang, bila semayang tenang, kan, itu adalah merupakan permulaan perjalanan menuju kepada Allah. Nampak? Jadi maknanya kita kena faham ni. Jadi sebab tu orang ada zikir
Zikir. Dia ingat zikir yang banyak itulah kan perjalanan menuju kepada Allah. Ada orang yang apa ni kita kata sembahyang banyak, itulah perjalanan menuju kepada Allah. Maksudnya amal fardi dia. Bila dia buat amalan fardi dia rasa itulah dia perjalanan menuju kepada Allah. Dah okey dah, aku dah boleh solok, aku dah boleh suluk, aku dah boleh duduk dalam rumah dah berzikir ribu-ribu, ratus ribu, dan aku rasa tenang. Itulah dia. Aku dah boleh bangun sembahyang malam, aku dah boleh puasa. Itulah dia perjalanan. Sebenarnya itu adalah merupakan permulaan. Bila kita boleh bermula beramal, maka itu dah sentuhan cahaya daripada Allah. Bila beramal tu membina ketenangan, tenang aja, maka itu peringkat yang kedua. Jadi itu belum lagi sampai. Maka sebab itulah kita lihat di sini apakah yang dimaksudkan dengan ketenangan, ketenteraman dalam hati yang sebenar adalah hati yang menerima dan melaksanakan seluruh perintah Allah dengan rasa pasrah dan redha. Maksudnya bila hati itu boleh menerima dan boleh melaksanakan semua perintah Allah. Bukan sembahyang aja, bukan zikir aja, bukan puasa aja, bukan pergi haji aja, bukan zakat aja. Semua perintah Allah. Dia boleh menerima, dia terima. Apa sahaja yang Allah perintah, dia terima. Dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi dengan rasa rendah diri, dengan rasa pasrah, menyerah, dengan rasa keredaan yang sangat. Dengan hati itu, maka berjalanlah jasad. Dia penuh dengan kekuatan, dan kekuatan yang paling kuat sekali tadi adalah menyahut perintah Allah. Jadi sebab itulah kita jangan ingat bila kita baca Quran tenang, kita puasa, kita bangun malam tenang, zikir tenang, itu dah sampai dah. Dah sampai kepada kemuncak belum. Apabila kita boleh melaksanakan seluruh perintah Allah. Seluruh perintah Allah, semua. Dan kita meninggalkan segala yang Allah larang tadi dengan keadaan hati yang rendah, hati yang pasrah, menyerah ke Allah, dan hati yang penuh dengan keredaan pada Allah. Kita buat semua yang Allah perintah, barulah kita boleh sampai ke puncak. Maksudnya maksima perjalanan kita ialah total submission to Allah. Bukan hanya rasa zikir-zikir, kita dah rasa dah banyak dah aku buat ni kan. Aku dah mula berfikir, tafakur, dah banyak dah. Jadi sebenarnya itu hanyalah permulaan, muqaddimah. Dan salah satu perintah Allah contohnya ialah jihad. Salah satu perintah Allah ialah jihad. Untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah menjadi yang paling tinggi sekali. Jadi itulah apabila kita mendapati daripada seorang yang membersihkan dirinya, seorang yang sufi, sibuk dengan masalah hatinya yang tenteram, nak tenangkan hati dia sepanjang hidupnya, tetapi melupakan perintah Allah untuk menegakkan kalimahnya, lalai terhadap tuntutan waktu, wajibul waqti. Maknanya dia tak susun hidup dia. Hidup dia hanya buat apa yang nak buat, kan. Dia tak susun betul-betul hidup dia, kan, dengan benda yang wajib tadi, dan menganggapkan apa yang dilakukan sebagai suatu kesempurnaan, sedangkan dia mensia-siakan kewajipan. Maka tindakan demikian merupakan kesalahan yang besar, yang untuk tidak mengatakannya lebih besar daripada itu. Jadi kesilapan kita dalam tarbiyah ni, bila kita rasa aku dah tenang, aku dah okey, dah boleh semayang, dah boleh bangun malam, dah boleh puasa, dah boleh berzikir, dah boleh baca Quran, dah boleh semua tu, dan kita pula rasa tenang dengan amalan kita, maka kita rasa dah sampai dah ke Allah. Aku dah sampai pada Allah. Sedangkan sebenarnya hakikat tenang dan tenteram bersama Allah itu ialah kita melaksanakan semua perintah Allah. Semua. Dan kita lakukan dengan perasaan yang pasrah, dengan perasaan yang sabar, redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, sebab tu orang sufi ni, orang yang tarekat contohnya, dia berpada dengan zikir. Berpada dengan zikir. Berapa zikir? 1,000, 100,000 zikir. Tapi dia tak buat pun dakwah. Dia tak buat pun jihad. Sedangkan jihad itu adalah merupakan salah satu perintah Allah. Dia kemuncak perintah Allah ni jihad. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana
Kan, kita kena betulkan semula kan tanggapan kita tentang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan daripada kan perjalanan tarbiyah tadi itu menyebabkan dia mempunyai kemampuan. Jadi bukan tenang saja. Kalau tenang ni baru saya kata baru permulaan. Baru permulaan untuk kita nak kita kata dekat dengan Allah tadi. Kan? Dia punya prerequisite dia beramal. Beramal sehingga tenang. Tenang baru permulaan. Kan? Menuju kepada kemuncak. Kemuncaknya apa? Kan? Dia dah mula dapat membezakan. Apa yang dia nak bezakan? Dia nak membezakan apa yang al-haq dan batil. Dan kemudian dia nampak bagaimana tidak cukup dan tidak memadai. Hanya setakat dia kenal Allah, tenang bersama Allah, tetapi dia tidak melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah seluruhnya. Dan Allah kata apa? Allah firman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Sebagaimana orang yang sebelumnya, supaya kamu takwa. Jadi Allah bukan suruh kita puasa je. Allah juga suruh kita berjihad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Ada juga, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berperang, berjihad. Jadi maknanya perjalanan tarbiyah ini bukan hanya setakat kita berpuas hati bahawa kita dah mula dapat buat amal, kita dah mula dapat mendengar majlis ilmu, dah mula melaksanakan zikir-zikir, dah mula melaksanakan. Jadi bukan setakat tu. Kemudian lepas tu dah mula tenang dengan amalan-amalan tadi, tenang, rasa okey dah. Bukan setakat itu. Ini perjalanan menuju Allah ni nak merubah keburukan-keburukan. Dan salah satu keburukan yang ada dalam kehidupan kita ini ialah kita rasa tak mau buat benda yang Allah suruh. Rasa berat nak buat benda yang Allah suruh. Itu keburukan. Itu keburukan. Kita rasa apa yang Allah perintah, kita ni nak buat benda lain. Itu pun keburukan. Jadi apabila kita boleh membezakan, sampai peringkat kita ada furqan, nur. Furqan ni petunjuk. Petunjuk maknanya hidup kita ni kita boleh nampak yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Contoh macam saya sebut semalam, saya minta maaf, kadang-kadang saya cakap ni nampak macam konspirasi, tapi dia bukan konspirasi, tapi dia satu yang berlaku. Kita melihat bagaimana kepimpinan dunia, politik dunia pada hari ini yang disanjungi sehingga orang Islam meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka kan. Contohnya kita tengok kalau di peringkat negara kita dulu dipanggil Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri kan. Kemudian harapan kepada pemimpin politik yang lain. Ada orang yang menyokong Anwar Ibrahim kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada orang yang menyokong kepartian. Ini politik kan, politik. Sedangkan politik itu sistemnya secara menyeluruhan tu bukanlah sistem yang Islamik kan. Kemudian di peringkat antarabangsa pula ada Recep Tayyip Erdogan kan. Kemudian ada pula Taliban, pemerintahan Taliban, ada pula dan bagai lagi lah. Jadi bila sebut-sebut tu kita nampak macam kan bagus orang yang kata begitu kan. Sedangkan Nabi sebut fasa sekarang ni, fasa keempat ni tidak ada kekuatan politik, tidak ada. Jadi maknanya bukanlah kita tak nak terima dia, tak nak percaya kat dia, bukan. Tapi maknanya nak sebut sini, hati kita ni ada kewaspadaan. Ada kewaspadaan macam itu. Memang ada pun, memang ada benda yang tak betul pun. Tapi kita tak payah dedah-dedahkan. Saya dah sebut kat sini, kan, dia boleh membezakan. Kita boleh nampak, kita boleh bezakan. Kita tak ikut arus. Tak ikut. Maksudnya Allah memberikan furqan, basirah. Sebenarnya kita bagi basirah. Furqan itu pembeza di antara al-haq dan batil. Jadi bukan tenang aja. Tenang, contoh dia boleh sembahyang, dia boleh zikir, baca Quran dalam masjid dan dia rasa tenang, tapi membina masjid dengan sistem riba. Sistem yang bina masjid tu riba.
Jadi dia tenang tapi tak nampak kan. Sebenarnya dia tenang tu di dalam keadaan dikelilingi oleh oleh bunga-bunga ataupun kita kata oleh bau-bau riba kan. Jadi tak sampai lagi. Jadi ini yang digambarkan. Ada orang yang sampai peringkat tidak dapat kemampuan untuk membezakan yang dimiliki oleh hati ataupun mukmin yang sihat, yang mutmainnun, mutmainnah, hati-hati yang tenang. Hati yang tenang ni dia bukan tenang dengan amal dia, semata-mata amalan dia tadi. Memang bila kita sembahyang kita tenang, bila kita puasa kita rasa tenang, bila kita baca Quran rasa tenang, baca zikir rasa tenang. Tapi tenang itu bukan hanya sekadar tenang dengan sebab puasa sembahyang itu kita rasa dah sampai ke Allah. Belum sampai ke Allah bila kita tingkat lagi mujahadah kita sehingga sampai peringkat kita boleh melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, sampai ke peringkat jihad fi sabilillah, sampai ke peringkat kita menegakkan din Allah. Menegakkan ni perintah Allah. Sebab tu buruk, sebab tu susah. Kenapa susah? Sebab nak berkorban, nak kena keluar, nak kena buat dakwah lah, buat macam-macam kan. Jadi susah. Tapi itulah perintah Allah. Jadi sebab tu kita nak kena faham perjalanan menuju kepada Allah ni dia bukan hanya sekadar kita nak tenang bersama Quran, tenang bersama zikir kan. Maka dia ada kekuatan untuk memampukan, maka barulah dia melihat sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi sebab tu hari ni kadang-kadang kita rasa saya ni kenal Allah, saya dah kenal Allah kerana sebagainya, sehingga kita rasa kita semakin hebat, semakin dekat dengan Allah. Tapi makrifat semacam ini kenal Allah yang macam ini yang setakat kita rasa macam kita kata tenang tadi, dia akan membunuh warak kita. Membunuh warak kita. Bila kita hanya tenang dengan kita rasa apa yang kita buat tu bagus, tenang. Tapi bila kita tidak mengikut perintah Allah, dia membunuh warak kita, membunuh sifat warak kita. Dan kenapa membunuh sifat warak kita? Kerana dia tidak dapat melakukan apa yang Allah perintah menyeluruh. Dia rasa okey dah, tak apa dah. Okey dah, tak apa dah. Dia jadi syaitan bisu. Sebab tu ada orang dia tenang, saya ni ada jawatan, saya ni boleh bagi fatwa. Bila bagi fatwa sesuai dengan keadaan yang ada sekarang ni, maka dia rasa tenang dengan fatwa dia. Kan? Dia tenang dengan fatwa dia. Sedangkan fatwa dia tu kan untuk kepentingan sistem jahiliah. Fatwa tu untuk kepentingan sistem jahiliah. Jahiliah. Jadi dia pun tenang dengan fatwa dia. Dia tak nampak sebenarnya sistem yang dibagi fatwa itu sistem jahiliah. Dia tak nampak sistem yang ada tu yang kita nak kena tegakkan sistem Islam. Tak nampak. Kenapa? Dia nampak rohaniah ni setakat boleh rasa tenang bila beribadah. Bila buat benda baik rasa tenang. Saya dah buat banyak jahat tapi saya nak buat madrasah lah. Dia boleh buat madrasah tu, kejahatan tu dia rasa dah tutup. Jadi dia tidak nampak dalam hati tu Allah tak beri kepada dia kan. Dia panggil furqan kan, yang boleh membezakan, nurul furqan yang boleh membezakan di antara al-haq dan batil. Sehingga dia nampak semuanya baik aja. Sedangkan sistem hari ni sistem yang dikuasai oleh global. Jadi kita tidak nampak. Jadi sebab tu perjalanan menuju kepada Allah, tazkiyah nafs, muhasabah, muraqabah dan sebagainya kita bincang ni, dia bukan hanya setakat kita rasa sampai peringkat kita rasa tenang dengan amalan kita. Maka Rasulullah SAW telah adalah orang yang paling kenal Allah, yang paling khusyuk kepada Allah, yang paling tawaduk kepada Allah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, dan aku yang paling khusyuk kepada Allah di kalangan kamu. Jadi Nabi paling bertakwa, paling khusyuk. Tapi Nabi buat apa? Nabi pergi keluar menegakkan kepimpinan Islam, daulah Islam, menegakkan Madinah sebagai negara Islam. Main dia bukan sekadar berpuas hati dengan boleh semayang, boleh puasa, boleh zikir banyak-banyak, ribu-ribu, ratus ribu kan. Tapi dia membina kekuatan. Nabi, aku yang paling tawaduk pada kalangan kamu, aku yang paling bertakwa, aku yang paling kenal Allah, Nabi sebut kan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Tapi Nabi bukan hanya sekadar semayang, puasa. Sebab tu disebut rukun Islam, arkanul Islam. Rukun Islam saja oleh para ulama kita. Kan kenapa? Sebab itu hanyalah tiang-tiang. Yang lain tu
perlu dilaksanakan juga. Maka sebab itulah apabila kita bercakap tentang perjalanan menuju kepada Allah, kita nak melakukan mujahadah, nak meningkatkan diri kita, duduk dalam tarbiyah sebagainya, maka yang pertama sekali agak sukar untuk kita menentukan limitnya, batasnya, kecukupannya, dan sulit mengetahui kaedah-kaedahnya. Jadi yang pertama, kita nak tengok di mana tingkat kita, peringkat kita, tahap kita tu susah. Kenapa? Kita selalu berpuas hati. Kita rasa puas hati dengan diri kita. Melainkan kita perlu ada murabbi. Kita perlu ada orang yang membimbing kita. Melainkan kita perlu ada sistem tarbiyah yang betul. Sistem tarbiyah yang betul, yang menyeluruh. Bukan hanya sekadar rohiyah sahaja. Kadang-kadang kita tengok yang dikatakan bagus tu, kenal Allah. Sejauh mana kita kenal Allah? Kita ingat bila kita kenal Allah ni, bila kita berzikir, kita dah kenal Allah. Bila kita dah boleh mengenal af'al Allah, dan kita kata sifat Allah dan asma Allah, dah kenal Allah. Kita ingat sampai peringkat tu je. Sedangkan sebenarnya mengenal Allah tu, dia bukan sampai peringkat sekadar kita rasa tenang, seronok kita mengenali akan nama-nama Allah, sifat Allah tadi, tetapi sampai peringkat kita kena apa? Kita kena melaksanakan perintah Allah. Jadi mengenal Allah ni disinonim dengan melaksanakan perintah Allah. Lagi kita kenal Allah, lagi banyak perintah Allah kita lakukan sampai ke muncaknya, daripada yang paling kecil sampailah ke muncaknya. Kemudian yang kedua, banyak golongan ataupun manusia-manusia ini dalam masalah perjalanan menuju kepada Allah ni, dia ada banyak jenis. Jadi susah kita nak cakap juga sebab ada banyak. Tok guru banyak sangat. Tuan guru banyak. Khalifah zikir banyak. Jadi terlalu banyak tengok pandangan ni. Sampai kita rasa ini cukuplah, ini cukup. Yang sesuai dengan hati kita, cukuplah, ini cukup. Jadi banyak pula yang tu tak masuk, yang sesat. Yang sesat tak masuk lagi. Kan, yang jenis-jenis ambil literal meaning aja. Maknanya hadis tu dia tengok makna yang luar bahasa dia. Dia tak tengok dia yang tersirat, yang tersurat dia tengok. Itu pun ada juga. Ini jenis-jenis yang digambarkan sebagai Wahabiyah kan. Jenis yang digambarkan oleh masyarakat Wahabiyah ni, dia tengok benda yang literal je. Wa kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah tu sesat. Dan semua yang sesat itu akan finnar. Jadi dia kata sesat. Bid'ah apa? Dia kata bid'ah ni apa yang Nabi tak buat. Contohnya kan, apa yang Nabi tak buat tu bid'ah. Sedangkan ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i contohnya, bid'ah ni ada dua. Bid'ah yang Nabi tak buat ni ada dua. Bid'ah yang pertama, bid'ah yang hasanah, yang baik, yang boleh. Yang kedua, bid'ah yang syai'ah. Bid'ah syai'ah iaitu bid'ah yang buruk kan. Jadi ulama-ulama dia dihurai balik apa yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Kan dia ambil yang literal meaning aja. Tak mau fikir benda yang tersirat, tak mau. Contoh dia kata Rasulullah SAW tak pernah baca Quran ke apa pada si mati. Orang meninggal dunia tak pernah Rasulullah baca Quran, atau tak pernah talqin. Contoh talqin apa? Bagi nasihat. Bagi nasihat kan, wahai mayat, sesungguhnya engkau telah bermasuk dalam alam barzah, mati itu benar, kubur alam barzah itu benar kan. Jadi talqin dekat kubur kan. Jadi Nabi tak nak buat. Dia kata Nabi tak nak buat contohnya kan. Jadi sebenarnya hakikat talqin tu bukanlah kita nak cakap kat mayat dia tak guna dah, tapi hakikat talqin ulama kita, talqin sebenarnya untuk orang yang datang tu. Itu seni dakwah. Dia cakap pada mayat seolah-olahnya, tapi dia cakap pada semua yang ada. Yang dengar pun kata, oh rupanya benar mati ni, yang macam tu kan. Contohlah. Contoh. Jadi kita juga sedekahkan Fatihah ke, sedekahkan ayat Quran kepada orang tertentu kan. Dia kata mana ada, Nabi tak buat. Kata ini bid'ah kan. Jadi Nabi gambarkan kalau orang tu nak mati sakaratul maut, maka ataupun jangan kamu nangis-nangis, jangan kamu berlaku kita kata sampai koyak-koyak baju kan. Sesungguhnya perkara itu akan mengazabkan mayat. Mayat akan rasa sakit, mayat akan ada kesan negatif pada mayat tadi. Maka ulama kata apa? Ulama yang literal ni kata, Nabi tak suruh kita baca Quran sebagainya. Tapi Nabi kata jangan buat benda tak buruk, akan kena kesan pada mayat. Kan, maka ulama-ulama yang salafus salih yang sebenar kata, tak apa, kita doakan dia, kita baca Quran. Kalaulah buat yang tak elok tu, kesan buat tak elok pada mayat,
Tentulah kalau buat baik, ada kesan baik kepada mayat. Maka ulama-ulama salaf dia kata apa? Boleh baca Quran, baca Yasin sebagainya. Mudah-mudahan bila anak nak baca Yasin, dapat pahala kepada si mati contohnya tadi, maka dapatlah bahagian-bahagian kebaikan. Jadi ulama-ulama ni dia berfikir dengan yang dengan luas. Jadi kita ni, masalah kita ni ada macam-macam sangat. Kan, fikir, jadi ikut style fikir macam dekat ni kan. Kalau kita kata salah satu isu yang baru ni kan, kalau nak berceramah ni kena bagi hadis yang sahih, siap dengan dalilnya, siap dengan rujukannya sebagai muka surat berapa katakan. Hadisnya begini kan. Jadi kalau kita nak mengajar kat universiti boleh lah. Kita cakap okey, yang ini dalilnya begini kan. Kalau kat universiti tak apa. Kalau nak dakwah kat orang awam kan, kita nak cakap semua tu kan, orang awam tak sampai peringkat dia nak fikir begitu. Jadi cukuplah dengan cakap, kadang-kadang cakap makna je pun cukup dah. Kenapa? Kerana nak sampai mesej tu. Jadi ada macam-macam. Jadi kaedah untuk kita kata nak berjalan menuju kepada Allah ni, buat kebaikan ni, antara yang sulit ni ialah kerana ada juga golongan-golongan manusia yang milik pandangan sendiri terhadap apa-apa yang dilakukan itu, sehingga pandangan-pandangan itu menjadi satu yang menghalang orang lain tu tak faham. Itu diperlukan kepada basirah. Kemudian ada juga penyimpangan, ada juga yang sesat pun ada kan. Jadi sebab itulah untuk berbicara tentang perjalanan menuju kepada Allah ini, kita nak kena mengikut landasan yang betul, landasan yang kuat, iaitu bagaimana mungkin kita mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena melihat dengan secara total Islam sebagai satu yang syumul, yang menyeluruh. Dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat, yang nampak secara bahasa, juga yang difahamkan secara akli dan dirasakan oleh hati. Jadi dia ada berbagai perkara. Maka sebab itulah kita lihat hari ini, kadang-kadang ada juga di kalangan mereka yang mengaitkan untuk membersihkan diri ni, sufi ni, tasawuf ni, mesti ada misteri-misteri, ada mistik lah. Mesti ada rahsia-rahsianya. Sehingga kan disiplin ilmu tu dah jadi kabur. Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku, kepada sebahagian daripada kita lah, insya-Allah. Baik, saya rasa itulah kot dah, insya-Allah, sikit sebanyak perkara yang ada. Sebenarnya ada banyak lagi ni, tapi dalam keadaan kita pada hari ini yang cuba kita memahami akan maksud perjalanan menuju kepada Allah. Sebelum kita bincang mengenai mujahadah, kita kena faham dulu hakikat perjalanan menuju kepada Allah bukan terbatas dengan sesuatu perasaan, terbatas dengan sesuatu amal ataupun sesuatu aliran-aliran yang kita faham, tapi dia mestilah suatu yang sampai peringkat menumbuhkan satu kekuatan pada diri kita, hati kita dan kepada pemikiran kita tentang Al-Furqan, Nurul Furqan, cahaya yang Allah bagikan kepada kita ni untuk boleh membezakan yang al-haq dan batil. Jadi bila kita boleh membezakan al-haq dan batil ini, maka pada ketika itu kita akan melihat Islam tu secara menyeluruh. Kalau kita melihat Islam tu dalam kacamata jahiliyah sebut kacamata jahiliyah, maka tak apa sembahyang aja. Tapi kalau nak ikut Islam secara menyeluruh, sembahyang tak cukup. Sembahyang mesti melahirkan kekuatan menjauhi fahsyak dan mungkar. Contoh kan. Jadi hari ini kalau ikut sistem yang ada pada jahiliyah, kita kena mengutamakan kasih sayang sesama kita, mengutamakan umat bersatu, walaupun mungkin kita kena menggadaikan prinsip kita. Tak boleh, prinsip tak boleh digadaikan. Prinsiplah yang membezakan kita dengan yang mukmin dengan yang kafir. Prinsip yang membezakan. Jadi kalau kita kata kita kena ikutlah suasana daripada hari ini, waqi'. Sebab mengikut waqi' ni disebut murunah, flexibility dalam fatwa, di dalam kehidupan ni. Bila kita tengok balik apa yang para ulama sebutkan, murunah tu flexibility dalam fatwa tu, bukan kita ikut suasana yang ada pada hari tu, adat yang ada pada hari tu. Kita kena ikut adat tu. Kalau adat tu tidak betul, maka kita tak boleh ikut.
Kan? Kalau adat tu rosak, tak boleh ikut. Kita punya kacamata kita tu, kita punya nilai kita tu masih berbalik kepada Quran dan hadis. Kalau tak betul, tak betul. Kita tak boleh ikut kacamata tu kan. Contoh dia kata kan, kalau zaman dulu 60-an contohnya kan, orang yang pakai kopiah sengit, pakai kopiah sengit, pakai kopiah sengit tu nak menunjukkan dia ni seorang yang sombong, seorang yang kaya. Orang kaya pakai kopiah sengit. Orang yang bangsawan kopiah sengit, sengit macam ni. Dulu kan. Dia pakai kopiah sengit ni kira hebat lah. Maknanya menunjukkan dia bangsawan, dia kaya, dia satu dia lah. Jadi kalau ikut adat, pakai kopiah sengit ni kan menunjukkan dia seorang yang sombong, seorang yang takbur, yang menunjukkan dia hebat, kehebatan dia, maka hukum pakai kopiah sengit ni jadi haram. Jadi haram. Kenapa jadi haram? Kerana bila dia pakai, menunjukkan dia berpakaian dengan pakaian yang sombong, takbur kan. Kalau katakan itu kan. Jadi tak boleh pakai kopiah sengit. Itu ikut adat. Tapi kalau ikut adat lagi ni, contohnya kita nak pakai baju macam mana pun tak apa, pakai baju apa pun tak apa, sebab kita meraihkan agama-agama lain sebagainya kan. Contohnya pakai baju ada salib. Pakai baju ada salib. Boleh tak pakai baju ada salib? Tak boleh. Mana boleh? Kan? Dengan murtad boleh jatuh dengan 3 sebab. Satu dengan perkataan qauli, yang kedua dengan fi'li, dengan perbuatan, yang ketiga dengan etikat kepercayaan. Jadi kalau kita pakai baju, menunjukkan baju itu baju orang-orang yang beragama lain dengan salib sebagainya, boleh tak hukumnya? Tak boleh. Walaupun orang biasa pakai, semua biasa pakai lah. Semua dia adat pakai, adat kebaikan. Tapi oleh kerana benda tu dah sudah syarat, tak boleh. Itu tak boleh. Adat tu tidak boleh diikuti. Adat tu tak boleh diikuti. Tak boleh. Sebab adat itu sebenarnya telah mengalahkan apa dia panggil kan, syarak tadi. Jadi hari ni masalah kita bila berfatwa ni, kita tengok adat, kita tengok kebiasaan, tengok uruf. Uruf ni adat lah kan. Tetapi uruf tu adakah asasnya jahiliah ataupun asasnya Islam? Itu tidak dibincangkan. Tidak dibincangkan uruf tu. Jadi contoh sebab tu kalau kita kata merujuk kepada sesuatu rujukan kan. Jadi yang kita rujuk tu orang kafir, yang kita rujuk tu orang Yahudi, Zionis. Dia tak jadi, dia kata dah ramai orang rujuk, adat ni semua orang ikut dia. Adat semua orang ikut WHO, adat. Orang semua ikut dia. Nak tanya apa? WHO, adat dia. Itu adat. Apakah adat itu adat yang syarak? Kita kena tengoklah, kalau yang ada kat WHO tu orang yang beriman, yang bertakwa, yang Islam, yang adil, yang beramal dengan apa yang dibuat kan, maka bolehlah ikut fatwa dia, fatwa WHO tu. Kan? Tapi kita tak bolehlah ikut kan, ikut kalau di situ tu ada Yahudinya, ada Zionis, ada musuh Islamnya, ada benda-benda kita tak boleh ikut. Kita kena tengok adat tu. Pada adatnya yang dikatakan pakar tu ialah orang yang boleh bercakap yang mahir tentang sesuatu perkara. Tapi kalau dia tidak beriman, tak beriman, tahan lagi lah. Dia ni musuh Islam. Kalau tak beriman tu tahan lagi. Dia mungkin tidak dia agama lain, tapi dia adil. Contohnya kan, dia adil, itu tahan sikit. Tapi ini dia musuh Islam pula. Timbul pula satu lagi senario kata dia tidak menunjukkan kejahatan dia, kita kena tengok yang tersurat. Terus kena buat kajian lah. Kenalah buat kajian, kena kenal, dan kemudian kena cari juga orang Islam yang ada kepakaran yang sama. Janganlah ambil orang yang tidak Islam aja. Orang yang dikatakan tak buat jahat kat kita. Bill Gates tak bunuh kita pun, Bill Gates tak pernah bunuh orang. Dia baik, dia cuma businessman aja. Janganlah tengok yang tersurat. Tengok yang tersirat. Kenapa? Di zaman kita kan Nabi gambarkan bagaimana zaman ini dikuasai oleh mulkan Jabariyah, orang-orang yang menguasai bukan Islam. Dia bukan mulkan aqda yang gigit dengan Islam tadi. Jadi kita kena fikirlah sikit, kajilah sikit kan. Kalau kita ulama' kita hanya mengambil ringan saja, tengok yang tersirat tak tengok, maka rosaklah umat. Umat tak apa, ambil yang ringan. Umat dia lemah, ambil yang ringan. Rohsah dia ringan. Tak apa, tapi
pemimpin kita, al-ulama, al-umara, kan, orang-orang yang memimpin tadi, yang menjadi rujukan tadi, dia mengambil yang ringan, maka rosak umat. Sebab umat dia dah ringan, umat lagi bawah lebih ringan, kan. Jadi nampak, kita nak tengok. Jadi sebab tu, kan, orang yang telah memproses dirinya dengan tarbiyah dan telah berada dalam proses yang betul, maka dia nampak bahawa perjalanan menuju kepada Allah itu bukan hanya memadai dengan kita beramal. Kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang, kita boleh apa namanya, kita kata boleh faham, kan. Tetapi dia, kan, bukan juga sampai peringkat dia hanya cakap boleh tenang, dia rasa tenang je. Dia sembahyang kat masjid tenang, baca Quran tenang. Bukan sekadar tenang, tapi apabila dia telah dapat melaksanakan seluruh yang Allah perintah, seluruh secara kafatan, secara menyeluruh, kemudian baru dia dikira sebagai orang yang menuju kepada Allah. Dia bukan hanya sekadar tenang aja dengan Quran tenang, sembahyang tenang. Jadi untuk sampai kepada kafatan itu, dudukan tarbiyah ni, nak sampai kepada kafatan, mestilah apa? Ada cahayanya. Allah akan bagi cahaya. Jadi tenang ni bukan tenang sampai tidur. Tenang ni maknanya hati dia tenang melaksanakan semua surahan Allah, bersama dengan satu kekuatan Al-Furqan, yang dipanggil Nurul Furqan, cahaya yang dapat membezakan yang mana satu al-haq, yang mana satu batil. Cahaya tu, yang mana al-haq, mana batil. Cahaya yang nampak yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Nampak. Jadi untuk itu tarbiyah hari ni bukan sekadar kita boleh dengar ceramah aja, ataupun hari ni orang puas hati dengan ceramah. Tiap-tiap hari saya dengar ceramah dekat YouTube. Tiap-tiap hari saya dengar ceramah ustaz ni. Saya sebut ni ustaz kegemaran saya. Tapi selagi tidak lahir amal, tak cukup, tak sampai lagi. Kita tak bergerak menuju kepada Allah. Lahir amal pula tak sampai ketenangan bersama amal, belum lagi berjalan. Dah sampai ketenangan kepada amal tadi, tak cukup. Sehinggalah kita dapat melaksanakan seluruh perintah Allah. Seluruh perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Maka ketika itulah Allah akan membukakan Furqan, Nurul Furqan. Furqan dia akan nampak yang mana baik-baik, yang mana buruk-buruk. Barulah kita boleh selamat. Barulah kita boleh selamat dengan tipu daya Dajjal. Dajjal datang dengan tipu daya, tuan-tuan dan puan. Kita dah terkena tipu dah ni. Dah kena tipu dah. Kita masuk sistem dia, sistem pendidikan. Masuk sistem pendidikan tu dah kena tipu dah. Dah kena tipu dah. Sistem pendidikan, sistem apa? Ini marahlah nanti orang ni kan. Bukan saya nak sebut benda-benda yang kontroversi, tapi nak sebut kat sini, oleh kerana kita dah berada dalam sistem dia, kita dah kena tipu dah. Kan? Dah duduk situ dah kena tipu dah. Sebab tu kita perlukan Nurul Furqan, cahaya yang membezakan al-haq dan batil, yang lahir daripada amalan-amalan yang berterusan, amalan yang ada mujahadahnya, dan akhirnya amalan-amalan itu memberikan kekuatan, ketenangan. Dengan ketenangan itu kita boleh nampak yang mana baik, mana buruk. Akhirnya kita beramal dengan amalan yang menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Yang demikian itu musuh yang nyata. Jadi kita akan tengok itu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk faham apa yang saya cuba sampaikan. Saya minta maaf, hari ini program kita dibuat di bengkel kereta. Sebab tu ada macam-macam belakang saya, depan saya ni ada banyak kereta ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam suasana-suasana yang ada hari ini, dalam keadaan apa pun, kita kena hidupkan tarbiyah. Hidupkan tarbiyah. Insya-Allah mohon ampun daripada Allah atas kelemahan, saya kekurangan, dan minta maaf kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فاسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتنا على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من العارفين
اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dia doa aminkan kita, doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.